إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sentiasa mengangkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mengejar ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan juga sambil itu ibadah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga takwa kita kepada Allah bukan arti kata kita takut dengan bibir mulut sahaja. Dengan sebab manusia masih ramai lagi mereka sentiasa takut kepada Allah, tapi mereka sentiasa lagi mengerja perkara-perkara maksiat. Mereka sentiasa derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasib baik bagi kita yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat jemput kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita menunaikan perintah Allah pada hari ini, yaitu salatul jamaah. Dan juga salatul jamaah di hari ini juga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kesihatan kita dan juga dapat bagikan umur-umur kita. Dan juga kita sudah maklum bahawa hidup manusia sambil dengan umurnya. Kadang-kadang umur begitunya banyak, kadang-kadang umur begitu sikit. Terhatilah kepada kita, umur kita sekarang berapakah umur kita? Dan juga saudara kita kadang-kadang sedikit pada kita, dan kadang-kadang juga saudara kita umur lebih daripada kita. Dan juga saudara kita masih pergi tinggal kepada kita. Mereka sudah meninggal dunia, tinggal kita. Dan kita mari cuba tengok, cuba fikir, bilakah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersama saudara kita yang telah pergi? Bilakah malaikat maut akan mengambil nyawa kita? Kita tidak siapa tahu. Wallahu alam, tidak siapa tahu bilakah kita mati. Oleh itu, masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi umur kita yang begitunya panjang, berebutlah peluang berusaha bagi kita untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hargailah nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita begitunya banyak. Setengahnya yang mana kita hidup sehari-hari ini, kita nyawa, kita dapat terima oksigen daripada Allah Subhanahu wa taala begitunya banyak. Kalau kita nilai dengan harta, kita dah kuasa nak bayar, yang mana kita dah suruh udara-udara tiap-tiap hari. Udara yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita begitu beza, berganda, ribu-ribu ganda
yang mana kita ada serok oksigen ataupun serok gas di rumah sakit. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi jaga kita dengan keselamatan, dengan tidak ada halangan-halangan apa. Kalau kita tengok saudara kita sekarang, saudara kita di Palestin, bagaimanakah hidup mereka? Kita pun sudah tahu begitunya dahsyatnya, begitu susahnya, begitu sakitnya tubuh badan mereka dengan diseksa oleh Yahudi sebagainya. Dan juga mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka susah, mereka rela diri mereka mati kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana menegak agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang hadir sekalian, kita sekarang masih lagi Allah Subhanahu wa taala memelihara nyawa kita. Dan juga kita nak ingat asal kita daripada tanah, asal kita tak ada, maka kita dijadikan dengan air mani. Air mani itu daripada makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan daripada bumi, daripada tanah. Dan juga terlepas daripada air mani, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pula satu kotor daging, satu kotor darah. Terlepas daripada sekotor darah, jadi pula sekotor daging. Dan juga di situ jadi pula tulang-tulang diselimut oleh daging-daging. Dia kata awalnya kita tak ada, awal kita mati apabila cukup tubuh badan yang mana ibu kita mengandung, maka Allah Subhanahu wa taala tiup roh kepada kita. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita sentiasa mengejar apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ni masih lagi gagah dan juga masih lagi kuasa. Dan juga kita asal daripada tanah. Semua manusia yang hidup di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala jadi daripada tanah semenjak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah dengar katanya Nabi Muhammad itu daripada cahaya. Adakah kita terima? Nah, hanya itu adalah daripada hadis-hadis doa, hadis palsu saja. Dan juga ada hidup, ada mati. Kita kena ingat tubuh badan kita yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hanya kita milik sementara sahaja. Tubuh badan bukan tubuh badan kita. Tubuh badan adalah tubuh badan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah tanda kata tubuh badan itu daripada Allah Subhanahu wa taala? Semenjak kita sakit, kita susah, kita sentiasa berdoa, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, sembuhkanlah tubuh aku, sembuhkanlah penyakit aku. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, tenangkanlah, beri rezeki kepada aku, ya Allah. Itu tanda kata tubuh kita bukan tubuh milik kita sementara sahaja. Dan juga kalaulah tubuh badan kita, nescaya kita tidak akan mati. Apabila sampai masa kita boleh menyekatkan roh kita boleh becek dengan tubuh badan kita. Iaitu tubuh badan kita berada di dunia ini hanya milik kita sementara sahaja. Oleh itu, kita janganlah megah-megah, janganlah sombong-sombong, janganlah takabur-takabur yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita. Sidang jemaat yang dihadiri sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap manusia ada pikiran, ada akal pikiran. Boleh kita dapat berbeza di antara satu sama lain. Dapat beza benda halal dan juga benda haram. Benda baik dan juga benda jahat. Kadang-kadang manusia tidak boleh beza lagi apakah halal, apakah haram. Sebab mereka sentiasa hidup mereka masih lagi makan atau bagi kerja benda-benda yang haram. Dan juga
Allah Subhanahu wa taala bagi akal fikiran kita dapat kita beza yang manakah ibadat bentuk sunnah dan juga yang manakah ibadat itu bukan sunnah. Dengan sebab ramai sekarang dah membina atau membuat ibadat, kadang-kadang ibadat itu bukan sunnah, mereka dakwa kata itu sunnah. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala bagi akal fikiran kita boleh kita kaji yang manakah ibadat itu adalah ibadat sunnah, yang manakah ibadat itu bukan sunnah. Dan juga ibadat dan juga agama Allah Subhanahu wa taala ni bukanlah bagi agama pakat. Nah, bukanlah agama panggil otok duduk orang tua dulu, dan juga bukan agama atau demo drama jual dah betul. Nah, bukan situ. Dan juga akidah dan juga ibadat kita yang mana kita dah pergi, yang mana kita dah buat mengejar hari-hari, adakah ibadat kita betul atau tidak? Di manakah kata betul? Ibadat kita sehari-hari kita ambil daripada mana? Daripada Quran atau daripada sunnah ataupun daripada ulama-ulama. Memang kadang-kadang ibadat-ibadat kita didasar kepada ulama-ulama. Ulama tu kata boleh, ulama ni kata molek. Tapi yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi fikiran pada kita, tapi dulu ulama ni siapakah ulama? Ulama manakah kata boleh? Ulama manakah kata boleh buat afdal dan sebagainya? Kita jangan ta'assub kepada mana-mana ulama. Nah, sebab kalau kita ta'assub membuat kita rusakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ta'assub kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin kata ibadat kita mengikut sunnah, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang apabila ibadat kita berselisih, kadang-kadang ada kata boleh, kadang-kadang tak boleh. Di manakah kita nak rujuk? Tidak lain itu bukan kita carilah, bukalah rujuk kepada Quran dan sunnah. Yang mana sabda Rasul, yang mana firman Allah taala berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Maksudnya, jika kamu berbantah, jika kamu berselisih satu perkara, maka hendaklah kamu rujuk kepada Quran dan juga sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila selisih pendapat, apabila khilaf di antara ibadat-ibadat, tidak lain tidak bukan kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan sebab kalau tengok learning, ramai manusia-manusia dakwa kata perkara-perkara itu daripada Nabi, perkara-perkara ini daripada sahabat dan juga daripada ulama. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ini juga benda-benda adat, benda-benda hidup harian ataupun benda watanatam menjadi perkara itu jadi perkara ibadat. Nah, oleh itu kita cek dulu. Nah, benda ni adat, benda ni ibadat boleh beza. Dan juga kalau kita tengok masyarakat kita ramai suka kasih juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut orang royak. Kata goni daripada Nabi, goni daripada Nabi, kita pun terima selalu dah. Bahkan kita dah cek juga adakah betul dan tidak. Seumpamanya sekarang tengah tepat begitunya junjung cium rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada Nabi sehingga cium rambut. Dan juga apa tepat juga dah lipa daripada dakwa kata lipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitunya dah cium kat lipa kasihnya perkara-perkara hak Nabi
sehingga ambil selipar itu menjadi loko. Nah, tanda kata aku kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dakwaan juga banyak tempat-tempat mengatik, banyak tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir mengatik mereka kadang-kadang membawa kesukaria. Ngatik zikir mereka berlongget-longget, berjoget-joget. Kita dapat saksi, kita dapat tengok atas sekalian ni zikir sehingga joget dalam masjid, dalam kubur dan sebagainya. Dan juga pada tepatnya kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan majlis begitunya majlis besar-besar untuk sambut hari kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang selawat mereka itu begitu besar-besar, tidak sangkata lelaki dan perempuan. Kadang-kadang selawat mereka itu tidak beza dengan konsert, sebab selawat ada gitar, ada gendang dan sebagainya. Semua itu kalau kita buat, kalau kita ikut, adakah perkara itu Nabi dijamin? Adakah perkara itu Nabi suka kita mengejar dan juga kita aman perkara-perkara tersebut? Memang sangat ruginya bagi manusia, mereka sentiasa gaduh dengan benda-benda hak tidak sahih, benda-benda hak panggil hak reka-rekaan dan sebagainya. Kita kasih kepada Nabi, kita sentiasalah buat benda-benda hak Nabi suruh. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata olehmu ya Muhammad, jika benar-benar kamu kasih kepada Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampun dosa. Oleh itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelas daripada ayat ini juga, kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ada tanda-tanda Kita kerja kita, ibadat kita kena ada dalil. Kita buat ni daripada pia. Hadis mana? Nah, semoga hidup kita dapat sempurna. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita, akidah kita dan pegang yang amal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak kata cukup sempurna. Tidak kita boleh kurang dan kita tidak boleh tambah. Adakah kita rasa kata ibadat kita hak Nabi hatta kita ni masih lagi sempurna? Kena tambah sikit lagi. Bahasa nak puas hati lagi. Nak capur, nak ada sikit sebanyak lagi. Bahasa tak pandai lagi. Maka buat perkara itu, buat boleh. Tapi adakah boleh pahala? Adakah kita boleh bala dan sebagainya? Nah, oleh itu sama-sama kita fikir sebagainya. Memang dalam kita, dalam masyarakat kita, dipanggil benda-benda yang dilarang ataupun benda-benda daripada hadis palsu, hadis dhaif, kita gaduh besar sangat. Bukan banyak lagi hadis-hadis sahih. Hadis-hadis molek tu beribu-ribu hadis. Kenapakah kita nak kaji? Kenapakah kita nak amal, nak ikut hadis-hadis yang sahih sebagainya? Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, sekalian ada kita yakin bahawa kita ni mengaku kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul. Memang kalau kita yakin kata kita beriman kepada Allah dan juga kita yakin kita beriman kepada Rasul, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, patukah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Daripada ayat ini juga
Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Iman kuat, ujian besar, ujian banyak. Dan juga iman dengan ujian ada sekali. Nah, memang banyak Allah Subhanahu wa taala ujian manusia, tiap-tiap orang ada melalui ujian. Kalaulah ujian orang kaya, ujian dengan harta benar, ujian dengan peringkat tinggi, ujian dengan keluarga yang besar. Kalau orang miskin, Allah Subhanahu wa taala ujian dengan susah, dengan sakit dan sebagainya. Semua ujian-ujian itu ada kebaikan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Babasyiris sabirin." Semua ujian itu kita akan dapat pahala jikalau kita sabar, banyak-banyak sabar. Sebab sabar itu adalah ubat bagi kita, ubat bagi kehidupan kita dengan sempurna. Dan juga kita berada di dalam dunia ini, jikalau ujian kita begitunya teruk, begitunya banyaklah kita sabar. Dan juga janganlah kita berputus asa. Jangan kita mikir kata Allah zalim kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada manusia, pada umatnya, melainkan umat sendiri zalim sama sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia apabila mereka senang, kaya, mereka sentiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, mereka tidak sedekah, mereka tidak keluar zakat, mereka mengejar setiap hari, tiap malam demi dapat duit. Sehingga mereka mengejar tinggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kerja mereka begitunya tidak tahu halal atau halal. Oleh itu, yang mana mereka begitu, mereka inilah apabila sampai di saat ajar Allah Subhanahu wa taala, apabila sampai di kubur nanti, mereka akan sesal. Mereka akan rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembali semulalah aku di dunia ini. Aku akan mengerjakan perintah-Mu ya Allah setiap hari, setiap waktu. Aku akan belanja, aku akan bagi harta-harta aku yang mana aku ada di milik di dunia itu." Memang begitu semualah manusia apabila ada dalam kubur. Mereka tidak kuasa berpadan dengan mereka, pahala mereka dalam kubur nanti. Dan juga tabiat-tabiat manusia apabila dia minta kepada Allah, kadang-kadang tu rasa nak boleh lalu. Minta ni jaya. Kenapa aku minta ni, Tuhan tak bagi kepada aku? Kita nak cek atik. Kadang-kadang kita ni minta, adakah kita deraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sentiasa apabila manusia minta kepada Allah, Allah akan bagi. Kalau kita gaduh, kerana tak bagi lagi pada itu, kerana aku dah sihat lagi, dah senil lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak gaduh. Tak gaduh mana? Yang mana manusia derhaka kepada dia, Allah tak gaduh, kata tak zalim, azab selalu tak. Allah Subhanahu wa taala, kita mikir kesalahan kita di dunia ini, kesalahan kita banyak yang kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya kalau Tuhan gaduh juga, memanglah semua kita akan azab. Hanya Allah Subhanahu wa taala bagi peluang bagi kita. Kesalahan kita boleh kita cek, kata aku salah, boleh kembali semula. Memang kesalahan kita begitunya banyak. Kadang-kadang kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salah kita dengan Nabi, kita buat ibadat kita bukan apa Nabi suruh. Kadang-kadang kita salah dengan keluarga kita, dengan kita ada puas hati sikit banyak dalam keluarga. Dan juga kadang-kadang kita salah dengan masyarakat kita. Oleh itu, kesalahan kita semua itu sebagai pengajaran. Marilah kita istighfar semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita taubat. Semoga kita tidak akan balik lagi buat perkara-perkara yang jahat, buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga banyaklah kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
masih lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi orang soleh dan juga jadi kita orang panggil rajin buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa tugas kita, kewajipan kita tiap-tiap hari adalah kita mengikut mengeja perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua kita buat perkara-perkara yang Nabi suruh dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita jejak bumi Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita, rebutlah kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ibadat kita tiap-tiap hari Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan-amalan kita, tidak lain tidak bukan dua perkara. Kalau dua perkara ni kita buat, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita. Yang pertama, adakah amalan kita buat amalan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita mengeja ibadat, kita buat ibadat kerana siapa? Adakah kita buat ibadat kerana malu kepada orang lain? Adakah ibadat kita kerana orang puji? Dan juga sebagainya. Yang kedua, amalan kita tiap-tiap hari itu adakah amalan kita yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita buat serupa dengan Nabi ke tak? Kalau kita tidak melihat serupa, dan Allah dan juga Nabi akan jamin tidak ibadat kita tidak serupa. Oleh itu, semoga kita dapat bahagia di dunia dan juga dapat bahagia di akhirat. Maka sama-sama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sentiasa kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyaklah selawat kita, yang mana kita sentiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mu'minin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu wa tasna'un. Bismillah.